5 kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,434 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 4 dari kes tersebut adalah kes tempatan manakala 1 kes import. Sementara itu, 2,543 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam lalu. Manakala kadar kes positif adalah 0.2%. Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 112 kes aktif keseluruhan setelah 33 kes sembuh dicatatkan hari ini, menjadikan kes sembuh keseluruhan menjadi 15,222. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.9%. Sehingga 23 Disember 2021, kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.4%. Untuk 2 dos vaksin pula 92.9%, sementara 14.3% bagi kadar penerima 3 dos. Agama Islam tidak pernah membezakan antara yang kaya dan miskin serta tidak pernah menyisihkan umatnya sama ada yang dilahirkan sempurna ataupun yang dilahirkan dengan kelainan upaya. Di negara Brunei Darussalam, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa menitik beratkan terhadap kebajikan dan kesejahteraan orang kelainan upaya OKU agar sentiasa terjaga dan terpelihara. Khutbah Jumaat bertajuk Pelindungan dan Kesejahteraan Golongan Orang Kelainan Upaya juga menyentuh bahawa penguatkuasaan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 dan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021 merupakan satu tanda aras penting bagi golongan OKU di negara ini, di mana kesejahteraan dan pelindungan OKU telah diberi keutamaan yang tinggi dalam agenda kebangsaan. Kita selaku masyarakat seharusnya lebih empati ataupun memahami mengenai cabaran yang berkaitan dengan OKU. Ini memandangkan setiap individu itu memainkan peranan penting dalam memastikan golongan OKU dikelinga secara menyeluruh. Justru golongan OKU ini hendaklah difahami, dibantu dan dibimbing supaya mereka berasa dikasihi, dihargai dan tidak berasa disisihkan oleh masyarakat agar mereka dapat menjalani dan meneruskan kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih sejahtera. Selain itu, sebarang stigma maupun sangkaan buruk terhadap golongan OKU di kalangan masyarakat kita perlu dikikis kerana kita harus menyedari bahawa golongan OKU juga berkeupayaan untuk menimba ilmu dan hidup berdikari dalam komuniti. Pusat Perubatan Jurudong Park JPMC membuka klinik sutra terletak di tingkat 2 Pusat Beli-Belah One City di Jalan Utama Salam Bigar. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Klinik Sutra merupakan klinik satelit pertama JPMC yang menawarkan perkhidmatan klinikal pesakit luar dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 1 petang dan 2 petang hingga 7 malam, kecuali pada hari Jumaat dibuka dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan dari 2 petang hingga 7 malam. Sebarang pertanyaan hubungi talian 257-9333 atau email ke sutra.clinic@jpmc.com.pn. Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bersiap siaga dalam sama-sama membuat rondaan dan pemantauan di darat maupun di perairan bagi mengambil langkah-langkah yang berpatutan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, terutama sekali di kawasan-kawasan rendah serta yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sementara itu, sebanyak 5,481 panggilan kecemasan telah diterima
oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dari keempat-empat daerah bagi bulan Januari sehingga November tahun ini. Menurut syaran akhbar yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, sebanyak 3,967 panggilan kecemasan telah diterima dari daerah Brunei dan Muara. Ini diikuti dengan 837 panggilan dari daerah Blight, daerah Tutong dengan 557 panggilan dan daerah Temburong 120 panggilan kecemasan. Sementara itu, perangkaan kebakaran dan kemalangan kereta bagi tahun ini sehingga November di mana jumlah kes kebakaran kereta yang dilaporkan adalah sebanyak 62 kes. Jabatan berkenaan juga menangani 34 kes kemalangan kereta yang melibatkan 39 kenderaan dan 7 korban jiwa. Orang ramai diingatkan untuk peka keadaan cuaca semasa dan aspek-aspek keselamatan diri serta keluarga semasa beriadah mendaki bukit. Pada tahun ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menangani 15 kes mencari dan menyelamat orang sesat. Sementara 1 kes menyelamat orang lemas dan 1 korban jiwa juga dicatatkan. Dalam pada itu, para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Sementara itu, 435 kes pokok tumbang, 81 kes tanah susur, 41 menimba air dan 27 laporan atap terbang diterima setakat bulan November tahun ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga terus menerima laporan kes gangguan binatang liar iaitu sebanyak 2,779 kes bagi gangguan ular, 230 kes gangguan biawak dan gangguan buaya sebanyak 39 kes. Jabatan berkenaan juga telah menerima laporan insiden bagi 206 kes menyelamatkan kucing dan 86 kes menyelamatkan anjing. Jika berlaku sebarang kecemasan, orang ramai dinasihatkan menghubungi talian kecemasan 995. Negara Brunei Darussalam memasuki monsun timur laut sejak awal bulan Disember 2021 dan dijangka berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2022. Pada 2 bulan pertama monsun timur laut iaitu bulan Disember 2021 dan Januari 2022 dikenali sebagai musim tengkujuh, kebiasaannya negara akan menerima jumlah turunan hujan yang banyak dan merekodkan bilangan hari-hari berhujan tertinggi berbanding bulan-bulan yang lain. Semasa tempoh ini, orang ramai diingatkan untuk mengambil perhatian mengenai risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai. Risiko kejadian banjir yang lebih teruk boleh berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Manakala risiko kejadian tanah susur dan pokok tumbang boleh terjadi semasa hujan lebat yang berlanjutan lebih 1 jam. Luruan angin timur laut yang kuat juga boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan negara ke paras bergelora yang mana boleh mencapai sehingga 3.5 meter dan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam. Keadaan laut juga berbahaya kepada semua pengguna-pengguna bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Baru-baru ini tular satu berita mengenai bola api yang dilaporkan bergerak dengan begitu cepat di ruang udara negara ini. Dipercayai di sekitar kawasan Bandar Seri Begawan. Melalui rakaman video yang dimuat naik ke laman media sosial oleh beberapa orang penduduk, kejadian tersebut masih menjadi tanda tanya. Adakah ia fenomena semula jadi atau sebaliknya? Kita ikuti penjelasan oleh Setiausaha Agung Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam yang juga ahli pertubuhan meteor antarabangsa IMO. Astronomi Negara Brunei Darussalam atau PPB telah pun menerima beberapa laporan daripada orang ramai mengenai kenampakan bola berwarna hijau yang terang pada malam 16 Disember 2021. Jadinya pada malam 16 Disember yang lalu penampakan meteor
adalah dikategorikan sebagai berbola api ataupun fireball, memandangkan meteor tersebut mempunyai kecerahan lebih magnitude negatif 4, itu lebih terang daripada planet Venus. Ini Awang Hazari seterusnya berkata meteor lazimnya hanya menyala selama beberapa saat sahaja dan bergesar dengan molekul udara mengakibatkan pemanasan terlampau, terbakar dan menghasilkan cahaya yang terang sebelum berpecah dan berkecai pada kebiasaannya pada ketinggian 50 hingga 100 km di udara. Pertubuhan meteor antarabangsa ataupun National Meteor Organization ada menyediakan satu program dikenali sebagai Fireball Program untuk orang ramai melaporkan kejadian fireball mana-mana saja. Jadinya orang ramai boleh melaporkan dengan memasukkan data-data yang diperlukan untuk pihak IMO mengkaji dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan kejadian tersebut. Menikmati juadah makanan tradisional Brunei sambil merasai suasana kampung adalah pakej yang ditawarkan oleh Lamin Warisan di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong. Sajian set hidangan ambuyat itu tentunya menarik orang ramai untuk merasai keenakan dan keunikan makanan tradisi di samping memberikan pengalaman yang menarik dan berbeza. Ambuyat adalah sejenis makanan tradisi masyarakat Melayu Brunei yang menjadi sajian utama selepas hidangan nasi. Pakej yang ditawarkan oleh Lamin Warisan ini diadakan seminggu sekali pada setiap hari Jumaat, dibuat tempahan secara dalam talian. Pakej set hidangan ambuyat ini tentunya dapat menarik minat orang ramai untuk berkunjung ke Lamin Warisan sebagai salah satu pilihan destinasi percutian di daerah Tutong. Pakej Jolid Lamin Warisan ini hanya ditawarkan sekali seminggu, iaitu pada setiap hari Jumaat bermula jam 2.30 petang ke 5 petang. Dan slot tempahan untuk pakej ini akan diiklankan di Instagram Lamin Warisan dan akan dibukakan beberapa hari sebelum. Beberapa orang pengunjung yang ditemui menyambut baik pakej yang ditawarkan selain dapat membantu mengembangkan industri pelancongan sambil bercuti dalam negara sendiri. Nampak di sini makanan ni makanan tradisi di daerahan ya. Even orang Brunei pun memang ini makanan Ketani juga. Jadi baguslah terutama untuk mempromosi produk-produk makanan di Tutong ni, daerah Tutong kepada orang ramai. Suasana hidup di sini, suasana kampung, dengan menikmati pakej hidangan yang disediakan. Bisailah yang segala pakej-pakej ni dikenalkan, diadakan selain daripada orang mengeksposkan diorang punya barangan kan, seperti ada yang diorang jual di sini ni macam seperti produk-produk diorang, makanan, minuman. 49 buah lukisan bergenre potret, pemandangan, objek, haiwan dan abstrak hasil para pelukis tempatan dipaparkan dalam pameran Seni Catan 2021. Dianjurkan bersempena Brunei December Festival 2021 oleh Jabatan Museum-Museum, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran diadakan di Museum Teknologi Melayu. Pameran bertujuan untuk mengetengahkan aktiviti sampingan hasil karya seni lukis bagi setiap ilham pelukis-pelukis di bahagian pameran museum serta menanam budaya melukis dalam diri selain meningkatkan kemahiran melukis sesama pelukis senior. Orang ramai bolehlah berkunjung di Museum Teknologi Melayu sepanjang awal bulan Disember 2021 sehingga bulan Mac 2022. Nanti insyaAllah. Dan penjualan di sini kami bukakan dengan harga seminima RM50 Brunei dan paling maksima dengan harga RM2,500 Brunei sebuah lukisan.
Beberapa pelukis tempatan semasa di Temu Bual mengungsikan rata-rata mereka menghasilkan seni lukisan dengan memilih tema kebrunaian. Saya ada 11 buah lukisan yang kebanyakannya kampung air, flora dan fauna, kehidupan masyarakat Brunei. Saya memilih konsep kebrunaian pasal saya ingin melihat untuk melihatkan suasana Brunei itu ia begitu indah. Minda Youth Movement petang tadi mengadakan drive-thru donation atau sumbangan pandu lalu. Ia diadakan di Pejabat Persatuan Belia, Kuala Belait. Bantuan disampaikan oleh Pengiran Hadi Nazmi bin Pengiran Muhammad Haji Rosli, Presiden Minda Youth Movement. Seramai 20 keluarga menerima bantuan yang merupakan kesinambungan daripada drop-off donation dan salah satu projek Minda prihatin dalam membantu keluarga yang memerlukan. Seorang perempuan pekerja asing didapati melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15-2 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan yang asal. Ia adalah hasil dari operasi langis yang dijalankan di gerai makan sekitar Kuala Belait. Pekerja asing itu diarah untuk melapor ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Sementara itu, majikan dan pemilik gerai terbabit dikeluarkan surat panggilan dan juga diarah untuk hadir ke bahagian tersebut untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sebarang maklumat mengenai pesala imigresen, hubungi Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian hotline 87348888 atau 8753888 bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala bagi daerah Belait 8984111.